negatif 6, negatif 1,738. So, negatif 6 kurang daripada negatif 1,7 kurang daripada 3/8. So, kalau kita ambil yang pertama dengan yang terakhir, kita boleh buat kesimpulan bahawa negatif 6 kurang daripada 3/8. So, ini adalah sifat transitif. Okey, untuk bahagian F. Bahagian F. Okey, dia dah berikan contoh kat situ. Yang pertama, so kalau kita tengok pada soalan nombor 1, negatif 6 dengan 10. So, kalau kita tengok negatif 6 dengan 10, negatif 6 kurang daripada 10. So, kalau kita tambahkan dengan nombor negatif, dia tidak akan berubah. So, negatif 6 tambah dengan 4, sebenarnya kat sini, yang di sebelah kiri ni, soalan yang di sebelah kiri ni, negatif 6 tambah dengan 4, kita akan dapat negatif 2. Yang di sebelah kanan pula, 10 tambah dengan 4, kita akan dapat 14. So, negatif 2 masih lagi kurang daripada 14. Okey, untuk tolak pula, negatif 6 tolak dengan 4, yang di sebelah kiri kita akan dapat negatif 10. 10 tolak dengan 4, kita akan dapat di sebelah sini 6. Maka, kita boleh buat kesimpulan negatif 10 masih kurang daripada 6. Okey, nombor 2. 7 dengan negatif 2. 7 lebih besar daripada negatif 2. So, kalau kita tambahkan dengan satu nombor yang sama di kiri dan kanan, 7 tambah 3, dekat sini kita dapat 10. Negatif 2 tambah dengan 3, kita akan dapat 1. So, masih lagi di sebelah kiri yang lebih besar. Okey. Untuk bahagian C pula, 7 tolak 3 di sebelah kiri ni, 7 tolak 3 adalah 4. Negatif 2 tolak 3, yang ini kita dapat negatif 5. So, masih lagi di sebelah kiri lebih besar. So, kat sini sebenarnya kita boleh buat kesimpulan. Sekiranya dia tambahkan dengan nombor positif, jadi simbol ketaksamaan tu takkan ditambah atau tolak nombor positif, jadi simbol ketaksamaan tidak akan berubah. Okey, kita pergi pula untuk bahagian nombor 3. Okey, nombor 3, 12 dengan 8. So, 12 lebih besar daripada 8. Okey, kita darab dengan nombor positif. Kita tengok sini, dia darab dengan nombor positif iaitu 2. So, 12 darab dengan 2, kita dapat 24 di sebelah sini. 8 darab 2, kita dapat 16. So, masih lagi di sebelah kiri yang lebih besar. Okey, kemudian dia bahagi pula. Bahagi dengan 2. Bahagi dengan 2, nombor positif ya. So, di sebelah kiri, 12 bagi 2, kita dapat 6. Di sebelah kanan, 8 bagi 2, kita dapat 4. Jadi, masih lagi di sebelah kiri yang lebih besar. Okey, nombor 4. Negatif 20 dengan 15. So, kita tahu negatif lebih kecil daripada nombor positif. So, negatif 20 kurang daripada 15. Okey, bahagian B. Okey, untuk soalan B pula, sekarang ni negatif 20. Kita darabkan dengan nombor negatif. Dan 15 pun kita darabkan dengan nombor negatif 5, iaitu negatif 5. So, di sebelah kiri, negatif 20 darab dengan negatif 5, kita akan dapat positif 100. Sebab negatif darab dengan negatif. Okey, di sebelah kanan pula, 15 darab dengan negatif 5. So, kita akan dapat dekat sini adalah negatif 75. Okey, so kalau kita tengok kat sini, di sebelah kiri dah jadi positif, di sebelah kanan dah jadi negatif. So bermaksud sekarang ni di sebelah kanan lebih kecil. Maksudnya sekarang ni sebelah kiri dah jadi lebih besar. Sebab ingat, nombor positif akan sentiasa lebih besar daripada nombor negatif. Okey, C. Negatif 20 bahagi dengan negatif 5. So, kita akan dapat dekat sini adalah 4. Positif 4. Sebab negatif jumpa negatif. Kemudian 15 bahagi dengan negatif 5. Kita dapat kat sini adalah negatif
3. So, kita tengok kat sini. Di sebelah kiri dah jadi positif, di sebelah kanan jadi negatif. So, kita boleh buat kesimpulan di sebelah kiri dah jadi lebih besar daripada yang di sebelah kanan. Okey. Nampak perbezaan di situ? Bila kita darabkan dengan nombor positif, simbol dia tidak berubah. Saya highlightkan dengan warna purple. Untuk contoh yang pertama ni, bila kita darab dengan nombor positif atau bahagi dengan nombor positif, apa yang berlaku kepada dia punya simbol yang ini tidak berubah, nampak? Tidak berubah daripada asal. Okey, tetapi kalau kita tengok pada contoh yang seterusnya, bila kita darabkan dengan nombor negatif, ni kita darab dengan nombor negatif. So, simbol yang asalnya adalah kurang daripada berubah menjadi lebih besar daripada. So, apabila berlakunya pendarapan atau pembahagian melibatkan nombor negatif, simbol tersebut akan terbalik. Okey, saya teruskan. Okey, 10 dengan 4, 10 lebih besar daripada 4. So, bila negatif, kita tahu nombor makin besar, nilai makin kecil. So, negatif 10 kurang daripada negatif 4. Okey, untuk pecahan pula, kalau yang nombor di bawah dia lebih besar, bermaksudnya pecahan tu lebih kecil. So, 1/10 lebih kecil daripada 1/4. Okey, nombor 6, 2 dengan 8. So, 2 kurang daripada 8. So, negatif 2 dengan negatif 8, negatif 2 lebih besar daripada negatif 8. 1/2 dengan 1/8, 1/2 lebih besar daripada 1/8. Okey, untuk seterusnya, untuk muka surat 38. Pada muka surat 38, ini untuk penyelesaian ketaksamaan linear. Okey, kat setiap bahagian ni dia dah ada contoh. Saya teruskan pada soalan. Okey, untuk soalan yang pertama. Soalan pertama, X tolak 5 kurang daripada 12. So, kita tengok yang pertama sekali di sini adalah tolak. So, tolak bila kita pindahkan, dia akan jadi tambah. So, kita akan dapat X kurang daripada 12 tambah 5. Saya terus pindahkan. So, kita boleh selesaikan yang di sebelah kanan. Jadi, X kurang daripada 17. So, ini jawapan dia. Okey, so nombor 2. X tolak 3 lebih besar atau sama dengan 6. So, kat sini tolak. Kita pindahkan, dia akan jadi tambah. So, kita akan dapat X lebih besar atau sama dengan 6 tambah dengan 3. Maka X lebih besar atau sama dengan 9. So, ini jawapan dia. Okey, soalan nombor 3. Soalan nombor 3, X tambah 3 lebih besar daripada 9. So, apabila di sini tambah, kita nak pindahkan. Sebab kita nak X je di sebelah kiri, dia akan jadi tolak. Maka, kita akan dapat X lebih besar daripada 9 tolak 3. Maka, X adalah lebih besar daripada 6. So, ini jawapan dia. Okey, nombor 4. X tambah 6 lebih kecil atau sama dengan 14. So, tambah. Apabila kita pindahkan, dia akan jadi tolak. Maka, kita dapat X lebih kecil atau sama dengan 14 tolak dengan 6. So, X lebih kecil atau sama dengan 14 tolak 6 adalah 8. So, ni jawapan dia. Okey. Untuk soalan nombor 5. 8X kurang daripada atau sama dengan 16. So, dekat sini adalah operasi dia adalah darab. So, bila kita pindahkan, sebab kita nak X jadi sebelah kiri, dia akan jadi bahagi. Maka, kita dapat X kurang daripada ataupun sama dengan 16 bahagi 8. Kita tulis seperti ini. So, kita akan dapat X kurang daripada atau sama dengan 2. Okey, soalan nombor 4. 4X lebih besar ataupun sama, lebih besar daripada negatif
18. So 4 ni di sebelah sini dia adalah darab. So bila kita pindahkan dia akan jadi bahagi. Maka dia akan jadi X lebih besar daripada negatif 18 bahagi 4. So kalau kita tengok kat sini 18 bahagi 4 kita akan dapat perpuluhan. So sama ada awak boleh jawab dalam bentuk perpuluhan ataupun saya nak kekalkan dalam pecahan. Saya hanya kecilkan saja. So dengan sifir 2, so kita dapat X lebih besar daripada negatif 9/2. Ataupun kita boleh jadikan dia pecahan tak wajar, iaitu X lebih besar daripada negatif 4/1/2. Okey, untuk nombor 7. Nombor 7 negatif 3X lebih besar ataupun sama dengan 6. So kat sini negatif 3. Kita nak pindah sebelah sini, dia akan jadi kat sini adalah darab ya, operasi dia. So dia akan jadi bahagi. Dan dekat 3 ni adalah nombor negatif. Jadi kita perlu terbalikkan, songsangkan simbol ketaksamaan dia. Dia akan jadi X lebih kurang daripada ataupun sama dengan 6 bahagi negatif 3. Sebab nombor yang kita gerakkan tu adalah nombor negatif. Maka kita dapat X kurang daripada atau sama dengan negatif 2. Okey, nombor 8. Negatif 7X kurang daripada negatif 24. So sama juga kat sini. Operasi dia adalah darab. So bila kita pindah dia jadi bahagi. Tapi nombor yang nak kita pindah tu nombor negatif. Jadi simbol ni perlu diterbalikkan. Maka terdapat X lebih besar daripada negatif 28 bahagi negatif 7. So, kita dapat jawapan dia X lebih besar daripada 4. Okey, soalan nombor 9. Soalan nombor 9. X per 2 kurang daripada 5. Per ni adalah bahagi ya. Ini operasi dia bahagi. Maka kalau kita pindah sebelah sini, dia akan jadi darab. Maka dia akan jadi X kurang daripada 5 darab 2. Jadi X kurang daripada 10. Okey, nombor 10. X per 9 kurang daripada atau sama dengan negatif 2. So, 9 ni adalah bahagi. Kita pindahkan, dia akan jadi darab. Maka dia jadi X kurang daripada ataupun sama dengan negatif 2 darab dengan 9. Kita dapat X kurang daripada atau sama dengan negatif 18. Okey, saya teruskan dengan nombor 11. Negatif X per 5 lebih besar atau sama dengan 1. So, kita akan ambil yang ni. Kita akan ambil dengan simbol negatif ni. Dia negatif 5. Maaf. Kita ambil dengan simbol negatif 5. So, ni adalah bahagi. Kita pindah dia jadi darab. Dan nombor yang kita nak gerakkan tu nombor negatif. Maksudnya simbol ni perlu diterbalikkan. Maka, kita akan dapat X kurang daripada ataupun sama dengan 1 darab dengan negatif 5. So, kita akan dapat X kurang daripada ataupun sama dengan negatif 5. Okey, soalan nombor 12. Negatif X per 6. Negatif X per 6 lebih besar daripada negatif 2. Jadi, kita ambil negatif 6 ini. Dia adalah bahagi. Kita pindahkan dia jadi darab. Dan nombor yang kita nak gerakkan ni nombor negatif. Jadi simbol ni perlu diterbalikkan. Maka kita dapat X kurang daripada negatif 2 darab dengan negatif 6.
So, kita dapat X kurang daripada 12. Okey. So, kita pergi yang seterusnya. Muka surat 39. Okey, ini persamaan linear serentak. So, saya akan pergi satu-satu soalan. Okey, untuk nombor 1, X tambah 2 kurang daripada 4 dengan 3X tolak 2 kurang daripada 13. So, saya akan buat satu-satu. So, yang pertama, X tambah 2 kurang daripada 4. So, tadi tambah, bila kita pindahkan, dia akan jadi tolak. Maka kita dapat X kurang daripada 4 tolak 2. So, X kurang daripada 2. Okey, untuk ketaksamaan yang pertama. So, untuk ketaksamaan yang kedua, saya gunakan warna hijau. Untuk yang nombor 2, 3X tolak 2 kurang daripada 13. Okey, maka kat sini kita ada tolak. Kita pindahkan jadi tambah. So, kita akan dapat 3X kurang daripada 13 tambah 2. So, kita dapat 3X kurang daripada 15. Okey, 3 ni pula adalah darab. So, bila pindah, dia akan jadi bahagi. Okey, maka kita akan dapat X kurang daripada 15 bahagi 3. Maka X kurang daripada 5. Okey, dan awak perlu buat garis nombor. Okey, kita akan buat garis nombor. Kita hanya perlu ambil dua jawapan saja. 2 dengan 5. So, 2 di sebelah sini, 5 di sebelah sini. Okey, so untuk yang pertama, kita dapat X kurang daripada 2. Maksudnya dia ke kiri. Dan bulatan dia kosong macam ni. Okey, so dia ke kiri. So, yang ni adalah X kurang daripada 2. Okey, yang seterusnya kita dapat X kurang daripada 5. So, bulat pun bulatan yang kosong. So, ke kiri juga. So, yang ni adalah X kurang daripada 5. So, dekat mana kedua-dua titik, kedua-dua garisan itu bertindih ataupun ada. So, dia berada di kawasan ini. Saya gunakan highlight. So, ini kawasan dia. Okey, dia bukan di antara dua nombor. Maka, kita boleh buat kesimpulan. Saya buatkan kesimpulan kat sini. Bahawa, maka jawapan akhir dia adalah X kurang daripada 2. Sebab itu saja kawasan dia. Okey. Okey, kita pergi pada soalan nombor 2. Okey, soalan nombor 2. Yang pertama sekali, X tolak 1 kurang daripada atau sama dengan negatif 5. So, kat sini tolak. Pindahkan, dia akan jadi tambah. Maka, kita dapat X kurang daripada atau sama dengan negatif 5 tambah 1. Jadi, kita dapat X kurang daripada atau sama dengan negatif 4. Okey, yang seterusnya adalah 4X. Saya gunakan warna yang berbeza supaya awak nampak ya. Ada dua ketaksamaan linear. 4X tambah dengan 7 kurang daripada 15. Okey, so kat sini ada tambah. Kita pindahkan, dia jadi tolak. Kita akan dapat 4X kurang daripada 15 tolak 7. Okey, so 15 tolak 7. So, kita dapat 4X kurang daripada 8. Okey, 4X ni maksudnya adalah darab. Kita pindah sini, dia jadi bahagi. Okey, maka kita dapat X kurang daripada 8 bahagi 4.
So, X kurang daripada 2. Okey, dah selesai ke? Belum ya? Kena ingat, kita perlu buat dia punya garis nombor. So, garis nombor dia. Okey, so kita ambil dua jawapan kita, negatif 4 dengan 2. So, negatif lah di sebelah kiri. Negatif 4. Di sinilah 2. Okey. So, untuk yang pertama, negatif 4 lebih besar. Bermaksud lebih besar dia ke kanan. Saya gariskan dulu ke kanan. Tapi dia ada simbol lebih besar atau sama dengan. Jadi, titik bulatan ni perlu penuh. So, yang ni adalah untuk X lebih besar atau sama dengan negatif 4. Okey, untuk jawapan yang kedua, iaitu X kurang daripada 2. Kurang maksudnya daripada 2 ni ke kiri. Dan dia punya bulatan kosong. Okey, so kawasan 2. Yang mana saya lupa nak tulis. So, dekat sini X, yang ni adalah untuk X kurang daripada 2. So, di mana dua garisan ni ada, dia di antara negatif 4 dan di antara 2. So, kawasan dia adalah di sini. So, apabila dia di antara dua nombor, maka kita boleh buat kesimpulan, maka dia di antara negatif 4 dengan 2. So, X ni. So, X negatif 4 kurang daripada ataupun sama dengan, sebab dia punya bulatan ni penuh. Dan X kurang daripada 2. So, ini jawapan dia. Sebab dia di antara dua nombor. Okey, untuk soalan nombor 3. Soalan nombor 3, saya teruskan. Negatif 3 tambah 2X kurang daripada 5. So, negatif 3 tambah 2X kurang daripada 5. So, yang kita nak pindahkan yang ni dahulu, yang tak ada X. So, negatif iaitu tanda tolak, pindah jadi tambah. So, kita dapat 2X kurang daripada 5 tambah 3. So, kita dapat 2X kurang daripada 8. So, 2 ni adalah darab. So, bila pindah, kita jadi bahagi. So, kita akan dapat X kurang daripada 8 bahagi 2. Maka, X kurang daripada 4. Okey. Dan untuk yang satu lagi, iaitu negatif 2 tolak 3X lebih besar atau sama dengan 2 tambah X. Okey, yang ni kedua-dua bahagian ada X. So, kita gerakkan X ke satu bahagian, yang nombor di satu bahagian. So, kita boleh gerakkan serentak. So, negatif 2 iaitu tolak, bila pindah sini dia akan jadi tambah. Dan X pula di sini dia adalah tambah. So, bila pindah sini, X ni akan menjadi tolak. Okey, so apabila dah bergerak, dia akan jadi seperti ini. Negatif 3X tolak X lebih besar atau sama dengan 2 tambah 2. Sebab operasi yang bergerak hanyalah tambah dengan tolak. So, simbol tak berubah. Okey, so saya teruskan. Negatif X tolak X akan jadi negatif 4X lebih besar daripada 2 tambah 2 iaitu 4. Okey, maka negatif 4 ni dia adalah darab. So, bila pindah sini dia jadi bahagi. Dan ingat, negatif 4 ni nombor negatif. So, tanda ni perlu diterbalikkan ataupun disongsangkan. So, kita dapat X kurang daripada ataupun sama dengan 4 bahagi negatif 4. Maka kita dapat X kurang daripada atau sama dengan negatif 1. Okey, so sama juga, belum selesai, kita perlu buat garis nombor.
So saya buat garis nombor. Okey, so jawapan dia adalah 4 dengan negatif 1. So negatif 1 di sini di sebelah kiri perlulah nombor yang lebih kecil. So dengan 4. So untuk jawapan yang pertama, X kurang daripada 4 bermaksud ke kiri. Daripada 4 ke kiri. So bulatan dia kosong sebab dia tak ada tanda sama dengan. So yang ini adalah untuk X kurang daripada 4. Okey, untuk yang seterusnya, X kurang daripada atau sama dengan negatif 1. So, ke kiri juga. Tapi ada sama dengan jadi bulatan dia penuh. So, yang ini adalah untuk X kurang daripada atau sama dengan negatif 1. So, kawasan dia adalah di bahagian ini. Sebab kedua-dua garisan ada di situ. Jadi, kawasannya di bahagian ini. Okey. Okey, kita boleh buat kesimpulan bahawa maka kesimpulan dia X kurang daripada ataupun sama dengan negatif 1. So, ni jawapan akhir dia. Jawapan akhir awak hanya akan dapat apabila awak buat garis nombor dan nampak dia di kawasan mana. Okey, so untuk soalan terakhir, soalan nombor 4. Okey, ketaksamaan yang pertama, X tolak 7 kurang daripada 5 tolak 2. So, X tolak 7 kurang daripada 5 tolak 2X. So, yang X ni saya nak gerakkan ke kiri. Yang nombor ni saya gerakkan ke kanan. So, kat sini tolak dia akan jadi tambah. Kat sini tolak jadi tambah juga. Okey, maka kita dapat X tambah dengan 2X kurang daripada atau sama dengan 5 tambah 7. So, X tambah 2X jadi 3X kurang daripada 12. So, 3X ni adalah operasi darab. Pindah sebelah sini jadi bahagi. Okey, maka dapat X kurang daripada 12 bahagi 3. X kurang daripada atau sama dengan 4. Okey, untuk ketaksamaan yang seterusnya. 2X tambah 5 lebih besar ataupun sama dengan 9 tolak 2X. Okey, maka yang X ni saya nak pindahkan dia sebelah kiri. Operasi dia tolak, pindah sebelah sini jadi tambah. Manakala 5 saya nak pindahkan sebelah sini, operasi dia tambah, dia akan jadi tolak. Okey, so dia akan jadi 2X tambah 2X lebih besar ataupun sama dengan 9 tolak 5. So, kita akan dapat 4X lebih besar ataupun sama dengan 4. Okey, so 4 ni kat sini adalah darab. Bila kita pindahkan dia jadi bahagi. Okey, maka X lebih besar ataupun sama dengan 4 bahagi dengan 4. Ya. 4 bahagi 4. So, kita akan dapat X lebih besar ataupun sama dengan 1. Okey, kita buat garis nombornya. So, jawapannya adalah 4 dengan 1. So, 1 di kiri, 4 di kanan. Okey, so untuk yang pertama, X kurang daripada 4. So, maksudnya dia ke arah kiri. Kurang daripada dan ada sama dengan bulatan perlu penuh. So, ni adalah untuk X kurang daripada atau sama dengan 4. Okey, dan lagi satu, X lebih besar atau sama dengan 1. So, dia ke kanan.
Dan sebab ada sama dengan, bulatan dia perlulah bulatan yang penuh. So, ni adalah untuk X lebih besar ataupun sama dengan 1. So, bahagian kedua-dua garisan adalah kawasan ini. Okey, maka kawasannya yang saya lorekkan ni adalah di antara ini. Okey, kita boleh buat kesimpulan. Maka X di antara 1 dengan 4. So, X adalah kurang daripada atau sama dengan 1 dan X kurang daripada ataupun sama dengan 4. Saya betulkan sikitlah tulisan. Satu kurang daripada ataupun sama dengan X dan X kurang daripada ataupun sama dengan 4. Sebab dia di antara dua nombor. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Sekian, terima kasih.